sekalian, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama. Pada minggu ini ada lagi perubahan. Kalau minggu lepas kita alhamdulillah dibenarkan untuk solat Jumaat 40 maksimum. Tapi mulai minggu ni kita dibenarkan, diberi kelonggaran untuk menjemput jemaah maksimum. Kalau masjid di seluruh negeri Selangor maksimum 500, tetapi mengikut kapasiti masjid. Dengan penjarakan yang tuan tengok ni, kalau masjid tu boleh menempatkan 500 orang, itu adalah maksimum, boleh. Tapi masjid kita syukur alhamdulillah dapat menempatkan lebih kurang 180, lebih sikit macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan nampak hari ni ada ramai lagi jemaah yang datang. Dan kalau tuan-tuan tengok pun dia punya penjarakan sosial pun telah ditentukan macam ni. Tapi hari ni saya nak ambil kesempatan sikit untuk minta maaf sebenarnya. Untuk minggu ni dia punya notis tu kat mana-mana pun, surau-surau Jumaat pun notis dia keluar hari Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi kalau ada surau-surau yang belum mendaftar, saya rasa masalah. Tapi masjid kita alhamdulillah kita dah daftar awal. Cuma proses tu lah, nak buat tagging, nak apa semua ni, dan nak buat balik pendaftaran dan sebagainya untuk jemput para jemaah tu mengambil masa sikit. Sampai pagi tadi pun tak selesai lagi. Dan hari ni pun kat pendaftaran tu saya rasa pun ada juga sedikit masalah. Jadi apa-apa pun hari ni kita syukur dan mohon maaf sekiranya ada sedikit gangguan. Tapi kalau ikutkan teratur, sana penuh, sini penuh, sini penuh. Sekarang ni penuhkan kat situ, lepas tu baru kat luar. Kalau boleh kita ikut macam tu. Hari ni kita ada para petugas untuk menempatkan usher tuan-tuan ke depan dulu ke, penuhkan 3 ni dulu, memberi kemudahan kepada orang-orang yang lambat datang nanti. Tapi satu lagi perkara yang penting yang saya tengokkan daripada awal lagi hari tu, masih ramai lagi yang tak faham ataupun yang tidak sampai ke pengetahuan mereka. Contohnya ada ramai lagi yang datang hari ni tanpa mendaftar. Pendaftaran ni adalah salah satu daripada SOP negeri Selangor. Jangan kata walk in tu maknanya kita tak mendaftar. Kalau kita tak mendaftar, kita menyalahi SOP yang telah ditetapkan oleh MAIS dan JAIS. Kalau kita menyalahi, kita tak ikut SOP, siapa yang kena? Nazir yang kena, bukan tuan-tuan. Jadi saya tegaskan kat depan tu, siapa yang tak mendaftar memang tak boleh. Kalau dah mendaftar pun, kalau lebih daripada kuota tu, kita kuota kita 180 contohnya, so kita select 180 je lah minggu ni. Kalau lebih daripada tu, kita bawa ke minggu depan. Dan alhamdulillah juga ada surau-surau yang dah buka. Maknanya kalau sini 180, Serana 40, kita ada 200 lebih yang dapat solat Jumaat di karya kita ni dalam masa seminggu. Tapi di masjid saja sebenarnya yang mendaftar dah dekat-dekat 300 orang. Jadi kalau 180 satu Jumaat, mungkin 2 Jumaat sekali kita dapat ni lah, insyaAllah, kalau semua ikut peraturan dan sebagainya. Itu kena ingat. Dan saya dah kongsi balik dalam grup-grup tu, dan tuan-tuan pun yang ada apps tu, Google Form tu, tolong terutamanya pengurusi-pengurusi surau dan KRT ke apa, tolong post balik ke dalam grup-grup. Ramai yang masih tak tahu lagi. Confident je hari ni datang bawa sejadah, tutup apa semua cantik, tapi tak mendaftar. Kesian. Dah berapa kali, banyak kali saya mohon sekali lagi kepada apa-apa grup lah, grup Bandar Tasik Kesumar ke apa-apa ke, tolong post balik apps pendaftaran Google Form dalam tu, dan ingatkan surau-surau supaya semua jemaah mendaftar dahulu. Kalau tak mendaftar memang tak boleh datang sepatutnya. Tapi hari ni saya tahu sebab kita kalang kabut, pagi tadi ada juga yang tidak mendaftar tu, yang mendaftar untuk datang hari ni melalui nak kata pintu belakang pun tak pintu belakang jugalah, tapi ada melalui bukan melalui Google Form tu. Ada kita tersilap dan sebagainya. Saya minta maaf sekali lagi. Tapi untuk minggu depan kita akan pastikan bahawa hanya yang mendaftar sahaja dibenarkan untuk solat. Itu sangat-sangat penting, sebab itu adalah salah satu SOP. Kalau kita tak ikut, kita melanggar SOP dan yang salahnya nazir. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan kelonggaran ini juga, bersama-sama dengan kelonggaran ini juga ada beberapa jugalah kelonggaran, terutamanya tentang pengimarahan masjid. Macam masjid telah boleh dibenarkan, telah diberi kebenaran untuk mengadakan kuliah maghrib, kuliah subuh seperti biasa.
ini kita belum buat jadual lagi, dan nanti kita akan buat jadual dan kita akan keluarkan, dan tengoklah nanti jadual ya. Tapi dibenarkan sebenarnya untuk buat majlis macam tu. Jadi itu beberapa perkara lah yang nak saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan tak ada lagi perubahan. Diharap-harapnya minggu depan tak ada lagi perubahan dan kita akan dapat terus diharapkannya minggu depan kita akan terus gunakan tagging yang seperti ini. Tagging yang lepas tu sebenarnya semua kena rombak balik, sebab jarak yang lepas tu hanya 1 meter. Sekarang ni 1 meter setengah. Jadi semua kena rombak balik dan kena tambah sampai kat luar tu. Jadi hari ini juga kalau tuan-tuan tengok nanti, tadi kita masuk satu laluan cantik ke belakang dan masuk sini, semua masuk sini. Nanti bila keluar tuan-tuan ada 2 pintu keluar kita sediakan. Hanya boleh keluar melalui keluar pintu ni ke sana, dan yang sana tu nanti pintu sana tu akan dibuka. Boleh juga keluar, maknanya boleh keluar sini satu, yang luar tu boleh keluar sini terus keluar ke sana. Ini juga satu SOP, satu laluan keluar dan satu laluan masuk, supaya kita tidak berkerumun, tidak bersentuhan. Still kena jagalah, kalau nak keluar pun kena jaga penjarakan dan sebagainya, 1 meter dan sebagainya. Jadi ini beberapa perkara tuan-tuan, kalau kita tak jaga, kalau kita tak kita tak strict, kita tak jaga, kita khawatiri akan ada balik jangkitan di kawasan kita. Macam saya kata, tak payah disemenyih kalau di masjid kita saja ada 1 kes COVID-19, maknanya di zon semenyih semua akan bertukar menjadi zon hijau, bukan zon kuning. Bila bertukar zon kuning, 1 semenyih tak boleh, akan ditarik balik kebenaran tu. Itu satu benda yang saya benar-benar minta pada tuan-tuan, kalau ada SOP yang macam tu ditetapkan, kalau kena pakai mask, kena bawa sejadah sendiri, kena hand sanitize, kena ambil suhu, kena ambil wuduk kat rumah dan sebagainya, minta tolong kita ikut benar-benar, ikut betul-betul. Dan masjid pun akan memastikan kita tak maulah nanti bila ada suara-suara kata masjid kata macam ni. Masjid lain mungkin dia kurang sikit, itu terpulang pada dia, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan ada tidak lebih daripada apa SOP yang telah ditetapkan. Kalau kita tak buat, nanti bukan kita je yang rugi, bukan masjid kita, jemaah kita yang rugi, satu semenyih nanti semua rugi. Sebab kebenaran tu bila akan ditarik balik. Jadi itulah beberapa perkara yang saya mohon sangat kepada tuan-tuan yang ada pada hari ini ataupun yang mendengar ni kat luar tu, untuk sampaikan kepada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, jiran-jiran taman kita. Mudah-mudahan lebih banyak yang lebih ramai yang mendaftar pun tak apa, sebab sekarang ni dah 180. Mungkin nanti kita, kalau kita betul-betulkan sikit, mungkin boleh dapat sampai ke 200 dan sebagainya. Dan insya-Allah sekurang-kurangnya satu Jumaat ke Jumaat kita akan dapat solat dalam keadaan yang saya rasa tertib lah macam ni, penjarakan dan sebagainya, orang keluar masuk dan sebagainya, dan kita sendiri pun tak rasa terancam. Kalau kita sendiri terasa terancam, nanti kita balik kan berjumpa dengan anak keluarga kita pun risau juga, manalah tahu kan anak kita pun akan terjangkit dan sebagainya. Lagi satu, kalau boleh datang awal sikit, terus memang ada sedikit jam kat sana, kalau boleh datang terus, jangan tunggu ujung-ujung macam ni. Kalau tunggu ujung-ujung macam ni, mungkin line tu makin lama makin panjang dan akan mengambil masa, dan dikhawatiri nanti bila dah azan nanti masih ramai lagi yang nak masuk. Jadi itu sajalah beberapa perkara yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan di Jumaat akan datang kita akan dapat melaksanakan ataupun persiapan yang lebih rapi, terutama di pintu masuk tu. Kita lihatkan ada beberapa masalah kat situ, dan juga tentang pendaftaran. Hari ini yang saya nampaknya pendaftaran ada sedikit masalah, jemputan pun ada sedikit masalah, dan juga pengurusan di pintu masuk tu pun agak kritikal lah kalau ikutkan. Kita kalau boleh nak semua masuk masjid cepat dan sebagainya, dan kita dapat
memenuhkan. Kalau tak penuh, kita ada 200 ke 180. Kalau yang datang tak penuh pun kita merasa rugi juga. Saya sedaya upaya saya, segala semua ruang-ruang yang telah kita sediakan, berpangkah dan sebagainya tu, kita dapat penuhkan dengan para jemaah, insya-Allah. Nampaknya pun dah penuh. Sekarang ni tinggal yang rasanya di tempat yang berjubin tu saja. Saya rasa itu saja. Saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.